Senaman ini ada pelbagai jenis, ada cardio, strength, flexibility, coordination, balance, semuanya bergantung kepada komponen kecergasan apa yang anda fokuskan. Namun untuk topik ini kita akan fokus kepada dua, iaitu yang paling popular, cardio dan juga kekuatan otot ataupun strength. Senaman cardio juga dikenali sebagai senaman aerobik, adalah senaman fizikal sama ada intensiti rendah ataupun tinggi yang utamanya menggunakan sistem tenaga aerobik. Kita mempunyai 3 sistem tenaga. Pertama sekali adalah sistem tenaga fosfagen, menggunakan kreatin fosfat untuk tenaga yang serta-merta ataupun dalam 20 saat ataupun kurang. Sistem anaerobik ataupun lactic acid menggunakan glukos dan juga glycogen yang berlangsung dalam tempoh lebih kurang 20 saat hingga ke 2 minit. Manakala yang ketiga adalah sistem aerobik yang menggunakan karbohidrat iaitu glukos dan juga glycogen serta lemak. Dan senaman ini adalah yang berlangsung lebih daripada 2 minit sehingga individu tersebut sudah mencapai kapasiti. Jadi apabila bercakap tentang senaman kardio, dia adalah senaman untuk tempoh yang berterusan dan intensiti bergantung kepada kadar degupan jantung. Kalau low intensity mungkin 50 hingga 70% MHR yang bermaksud maximum heart rate, kadar degupan jantung maksima, anda boleh dapatkan nilai tersebut dengan 220 tolak dengan umur anda. Sebagai contoh, berjalan ataupun brisk walk adalah salah satu senaman kardio yang intensiti rendah, manakala berjogging intensiti yang lebih tinggi dan berlari adalah intensiti yang lebih tinggi. Selain itu, antara senaman kardio adalah berbasikal, senam aerobik, zumba, rowing machine, main bola keranjang dan lain-lain. Ingat, senaman kardio adalah senaman yang tempoh lama, tak kisah sama ada peningkatan degupan jantung itu sedikit ataupun banyak, asalkan dia menggunakan sistem tenaga aerobik, itu dikira sebagai senaman kardio. Bagi senaman otot pula ataupun dikenali sebagai strength training ataupun latihan kekuatan ataupun resistance training, latihan rintangan, dia adalah senaman fizikal yang bertujuan untuk meningkatkan kekuatan dan daya tahan otot. Ingat lagi 3 sistem tenaga tadi. Kalau senaman kardio itu menggunakan sistem aerobik. Jadi kuis pendek kepada anda, apakah sistem tenaga yang digunakan ketika melakukan senaman otot? Ya, sistem fosfagen kerana pergerakan untuk senaman otot adalah serta-merta eksplosif dan jangka masa yang sangat pendek. Kalau senaman otot dilakukan secara berterusan pula, dia akan berubah kepada sistem tenaga anaerobik. Lazimnya senaman otot ni tidak mencapai sistem tenaga aerobik, melainkan bebanan yang digunakan adalah sangat-sangat ringan. Sebab cuba anda bayangkan nak angkat dumbbell 10 kg, berapa kali saja kita boleh buat? Dalam tempoh 20 hingga 30 saat pun dah habis, dah penat. Jadi kalau nak diringkaskan dengan bahasa yang paling mudah, kedua-dua senaman ini akan menggunakan otot. Tetapi perbezaannya, apakah tujuannya? Kalau senaman kardio ataupun aerobik, dia adalah lebih kepada untuk menambah baik kita punya kapasiti kardiovaskular ataupun ketahanan kardiovaskular endurance, manakala senaman otot lebih kepada untuk membina kekuatan dan daya tahan otot. Jadi, dari segi pembakaran lemak, mana yang lebih bagus, senaman kardio ataupun senaman otot? Jawapannya adalah kardio. Kenapa? Secara umumnya, kadar pembakaran kalori selari dengan kadar degupan jantung. Apabila kita angkat berat, kadar degupan jantung naik sikit sahaja. Oleh itu, sesi senaman kardio selama 30 minit akan bakar lebih banyak kalori berbanding dengan sesi senaman otot yang tempoh sama. Oleh itu, lebih banyak kalori yang dibakar, lebih mudah untuk capai kalori defisit ataupun lebih besar jumlah kalori defisit tersebut. Jadi, senaman kardio ini sangat membantu bagi individu yang target penurunan berat badan. Dan kalau kita tengok dengan lebih mendalam, ketika badan menggunakan sistem aerobik, selain karbohidrat, badan juga akan membakar lemak. Terdapat zon di mana penggunaan lemak adalah yang tertinggi. Ini dinamakan sebagai fat max. Tapi untuk topik fat max ni adalah lebih maju, lebih advance. Jadi untuk masyarakat umum yang nak kurus,
Aizat tidak begitu tekankan. Kesimpulannya, senaman kardio lebih bagus dari segi pembakaran lemak. Tapi nanti dulu, sama seperti pemakanan, kita makan pun bukan untuk kurus sahaja, kita makan juga untuk kesihatan, memberikan zat yang secukupnya kepada badan. Sama juga untuk senaman, kita bersenam bukan untuk kurus sahaja, kita bersenam adalah untuk kesihatan juga. Senaman otot penting untuk membina dan memelihara jisim otot. Selain otot, tulang kita juga akan menjadi lebih kuat, sesuatu yang perlu ditekankan terutamanya kepada golongan yang berusia, terutamanya wanita yang sudah menghadapi menopause. Sebenarnya dari segi pengawalan berat badan, senaman otot juga boleh membantu dalam jangka masa yang lama. Kenapa? Apabila kita membuat senaman otot, jisim otot kita akan meningkat dan ini seterusnya akan meningkatkan kita punya basal metabolic rate, seterusnya akan meningkatkan lagi kadar pembakaran kalori harian. Jadi kesimpulan yang sebetulnya, walaupun senaman kardio lebih bagus dari segi pembakaran lemak dan pengawalan berat badan, namun demi kesihatan lakukan pelbagai jenis senaman, bukan sahaja kardio, bukan sahaja senaman otot. Jangan lupa juga kepada komponen lain seperti flexibility, koordinasi dan juga keseimbangan.